وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المكرمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muka surat 267 lah. 267 mana? Oh, tak tengok ni. Tak rasa tukut. Bulan 7 kan? Mana? Dan adalah tu kan. Dan adalah Abdullah bin Al-Mubarak berkata, hai para hamba Allah, pergunakan sifat murah hati terhadap makhluk Allah, kerana sesungguhnya dia, yakni Allah itu, merubah para musuh menjadi kawan yang bercinta kasih. Dan bagi Allah lah kerajaannya di bumi dan di langit. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita melalui keistimewaan dari asma'-asma'nya tu, daripada nama-nama Allah. Baik. Sampai itu kan? Itu ya. Dan yang maha agung perkarunya dan disebabkan kemuliaan para nabi-nabi itu mana. Jadi apa ni, kita cerita dulu berkenaan dengan bagaimana seorang hamba Allah Ta'ala ni yang begitu hebat dia punya kehidupan dia, yang begitu pada zahirnya tu kehidupan dia tak berapa nak elok, tapi sebenarnya dia ada satu amalan dia kan, satu amalan dia. Amalan tu yang membolehkan dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kan, yang kita baca dulu ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kita baca tu, iza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyrati amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi misliha hatta yalqallahu azza wa jalla. Dalam bab nak bagi pahala masuk syurga ni tuan-tuan kan, kita ni buat ibadat ni hanyalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nya. Masalah syurga neraka ni itu adalah masalah perjanjian Allah dengan kita, dan itulah kehendak Allah terhadap makhluknya. Makna pendek kata, lahirnya kita ke dunia ni sudah ada ketentuan kita ni, ahli syurga neraka di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah tu dah ada pengetahuan dah. Allah tak maklumkan kepada kita sama ada kita ni adalah akan dihidupkan dengan cara yang soleh atau sebaliknya, ataupun tidak dimaklum pada kita ahli syurga atau neraka kan. Tapi apa ni, dalam sebuah hadis Nabi sebut i'malu, kan, kullu muyassarul lima khuliqa lahu. Kamu lakukanlah, kerjakanlah, tapi ingat bahwasanya tiap-tiap yang Allah tak tentukan, kullu muyassarul lima khuliqa lahu, yang nak dimudahkan bagi seseorang tu, itulah yang diciptakan bagi dia. Maknanya kalau Allah nak menentukan si fulan ni adalah orang ahli syurga, maka Allah memudahkan kerja-kerja ahli syurga. Kalau Allah dah tentukan si fulan ni ahli neraka, maka Allah akan memudahkan kerja-kerja ahli neraka tu. Jadi maknanya kita ni kerja kita, tanggungjawab kita, kerja buat kita di dunia ni
iaitu untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok orang yang tak mahu beramal, bermakna walaupun kita nampak dia dekat dengan orang alim, ataupun dia tidak ada sesuatu yang menghalang daripada buat ibadat, tapi dia tak mau buat ibadat, maka itu menunjukkan Allah nak meletakkan simpulan tu di dalam kehidupan dia yang tidak baik, kan? Maknanya nak dimasukkan dalam neraka itu tu kerja Allah Taala. Jadi kita tak perlu nak tanya kerja Allah Taala, sebab kita ni hanya tidak boleh bertanya kepada Allah apa yang Allah buat, dan kita ditanya oleh Allah SWT. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu tak boleh dengan menanya apa yang Allah buat, sedangkan Allah, kamu yang akan ditanya apa yang kamu buat. Allah yang akan tanya apa kamu buat. Baik, bila seorang di antara kamu telah membaguskan Islamnya, kata iza ahsana ahadukum islamahu, maka tiap-tiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat dengan 10 balasan, dengan sepadan sampai 700 lipat kali ganda. Pemurahnya Allah Ta'ala ni, satu benda yang kita buat boleh melipat ganda dia punya pahala 700 kali ganda. Satu pahala tu pun dah besar dah, apatah lagi 2, apatah lagi 3, apatah lagi 700 kali ganda. Kan? Maknanya ulama kata ini asasnya kita tak tahulah, sebab pemurahnya Allah Ta'ala ni, dia tak kisah sangat, dia boleh bagi pahala sebanyak mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Cuma ulama lah membahaskan yang sampai 700 itu macam mana. Itulah ada keikhlasan, kan, adanya sunat-sunat, adanya dibuangnya sifat makruh dalam ibadat, tidak ada riak, tidak ada ujub dan segala-galanya tu. Maknanya itulah yang membolehkan sampai pahala tu 700 kali ganda. Dan tiap-tiap kejahatan lakukan tu akan dicatat hanya dengan satu balasan yang sebanding dengan apa yang dia buat, itu je. Amalan jahat tu hanya buat satu, salah nikah satu, tak dilipat gandakan kesalahan. Tapi jaga, kan ada juga disebut di dalam asar bahawasanya kebaikan yang kita buat di Mekah umpamanya diganda, kejahatan juga akan diganda. Kan, kebaikan juga akan diganda, berganda-ganda di Mekah tu. Kita semayang dapat sampai 100,000, tapi kejahatan juga akan digandakan juga di sana tu. Habislah cerita kita ni berkenaan dengan iaitu keutamaan puasa 6 Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal. Masuk kita tajuk yang baru ni berkenaan dengan keutamaan berdosa dengan suara keras dan suara lambat, dan keutamaan berdoa dengan suara keras dan suara lembut perlahan. Qala Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri, dengan suara yang lembut, sesungguhnya Dia, yakni Allah, tiada mengasihi orang-orang yang melampaui batasan. Tajuk baru kita ni. Baik. Kitab ni dia akan mulakan dengan kelebihan selawat ke atas Nabi dulu. Kan, kelebihan di atas selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin Asad anna Rasulullah SAW memohon dibukakan yang artinya untuk dimenangkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang kafir, kerana sebab orang kafir muhajirin, yakni oleh sebab barakah doa mereka itu. Rasulullah berdoa, Allah mansurna alal a'da'i bihurmati ibadikal fuqara'il muhajirin. Ya Allah, tolonglah kami sekalian dapat mengalahkan para musuh kami dengan sebab doa para hamba-Mu yang fakir daripada orang-orang muhajirin. Hal ini menunjukkan dimuliakan orang fakir miskin, serta sangat diharapkan doa mereka serta adanya keberkahan oleh sebab keberadaan mereka dalam keadaan miskin.
Tuan-tuan, bila sebut doa ni, maknanya Allah sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum ni, mintalah kepadaku sekiranya aku perkenan. Bermakna kalau Allah nak memperkenankan apa permintaan kita, Allah izinkan kita berdoa. Allah izinkan mulut kita berdoa, dan kita pula yang berdoa ini mestilah ada satu pengharapan. Bila kita berdoa ni, makna dalam hati kita ingat bahawanya aku dah berdoa ni, Allah dengar doa ni. Dan bila Allah dengar doa hamba dia, maka sebagai haknya Allah akan makbulkan doa tu. Cuma kena jagalah adab-adab berdoa. Mungkin berdoa yang bukan berdoa. Umpama orang sembahyang yang tak ada wuduk. Sembahyang nama dia pada zahir tak ada wuduk, maka itu sembahyang tidak sah, kan? Sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan lain-lain halnya. Ada perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah, boleh batal syahadah dengan perkara-perkara yang syirik. Begitu juga amal ibadat yang lain, puasa, zakat, haji boleh batal. Begitu juga doa kita boleh batal juga. Akan disebut ada oleh Aba Ishaq Ibrahim Adham dalam satu kisah berkenaan dengan orang-orang Basrah jumpa Aba Ishaq atau Ibrahim Adham ni, seorang ulama besar. Mereka tanya kepada Aba Ishaq, "Ya Aba Ishaq, kami berdoa kepada Allah Ta'ala ni panjang masa dia, lama dah, tapi Allah tidak makbul lagi doa kami." Kan mengadu ahli Basrah kepada Aba Ishaq, doa kami lama dah tapi Allah tak makbul lagi doa kami ni. Jadi Aba Ishaq kata, hati kamu dah mati. Kan bagaimana Allah Ta'ala nak makbulkan doa kamu? Jadi maknanya hati kita dah mati. Makna itulah di antara perkara yang menyebabkan doa kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kita kena ada adab berdoa, barulah doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Doa yang dimakbulkan di antaranya mak dan ayah, doa makbul. Doa mak, doa ayah tu makbul untuk anak-anak dia tu. Jadi kita janganlah ambil ringan doa mendoakan kepada anak. Selalunya kita dengar orang sebut, tak tahulah ustaz, dah berbuih dah mulut ni berdoa dah ustaz, dah berbuih dah mulut ni bercakap ustaz, tapi tak tahulah, tak hasil lagi. Tak berhasil lagi doa tu. Lepas tu dia suruh pula kita berdoa. Tak apalah, kita boleh berdoa, bukan masalah, tapi daripada segi afdal, aulanya adalah mak dan ayah, doa lagi lah. Mungkin doa-doa yang kita baca tadi tu mungkin Allah belum berkenan, ataupun Allah dah perkenan dah doa tu tapi kita tak perasan, tak nampak lagi. Dalam ni kita akan baca berkenaan dengan doa orang-orang tertentu yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebut dalam sebuah kitab lah, kan? Di sini kata qiwabud dunya bi'arba'ati asya' bi'ilmin ulama bi'adlil umara bisaqawatil aghniya wa bidu'ail fuqara walaulal ulama'u lahalaka juhala walaula adlul umara la'akadan nasu ba'dahum ba'da kama ya'kulu zi'bun ghanam walaula saqawatul aghniya lahalakal fuqara'u walaula du'aul fuqara'i li kharabati samawati wal ard. Jadi disebut sini dalam satu kitab disebut ni, dia kata sendi dunia ini ada 4, dia kata.
kan. Tertegaknya dunia ni ada 4. Dunia ni boleh jadi aman dengan sebab ada 4 benda ni. Pertamanya apa dia kata ni? Yang pertamanya iaitu dengan ilmunya para ulama. Ulama ada di dunia ni. Selagi ulama ada di dunia ni, insya-Allah dunia ni akan jadi baik, jadi elok. Hilangnya dunia, matinya ulama ni, hilang dah. Mati dah dunia ni. Maknanya kalau dunia ni tidak ada lagi ulama, maka kacau bilau lah penduduk dunia ni. Ulama pelan-pelan tak ada. Orang-orang alim pelan-pelan tak ada. Ulama-ulama besar ni dah habis dah, kan. Tinggal berapa orang lagi. Kemudian yang tinggal ni orang kata akak-akak je lah. Kalau rotan tu dah tak ada lah. Memang itu yang akan berlaku. Itulah yang akan berlaku kepada kita semua ni. Sebab itu disebut di dalam hadis-hadis Nabi. Di antara Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, Nabi kata Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu daripada dada hambanya, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah Ta'ala mengambil ilmu tu dengan dimatinya ulama. Ulama ni bila dimatikan, habis dia bawa ilmu dia sekali, dia tak tinggal. Kemudian ketika itu manusia nak cari juga orang yang boleh melaksanakan kerja-kerja ulama. Dah tak ada orang dah masa tu. Maka manusia ketika tu fatakhuzun narusan juhal. Manusia dia cari ketika tu menantiklah seseorang yang juhal ni, maknanya orang yang jahil sangat dalam bab agama ni. Duduk dia di tempat kursi orang-orang alim. Maka ketika itu orang pun tanya fasuidu, orang pun tanya faftau bi ghairi ilmi. Dia pun jawab dengan tidak ada ilmu. Wadallu wa adallu, dan dia pun sesat dan menyesatkan orang. Ini perkara ni akan berlaku. Kan, dan kita tengok hari ni pun dah ada dah, kan. Nak cari hebat-hebatnya tu susah lah. Semua ulama-ulama hari ni terpaksa rujuk kepada ulama ni, kan. Macam kita duk baca kitab-kitab ni lah, kita duk baca ni, kan. Jadi maknanya kita ijtihad sendiri, kan. Bukan kita ijtihad sendiri, tapi kita terpaksa kena cari ilmu daripada yang telah dikupaskan oleh ulama, daripada Quran hadis tu, diletak dalam buku, letak dalam kitab-kitab, kita baca, kita faham, kita bagi tahu kepada orang, kita kata ulama ni kata. Selain daripada kita kata qala Allah qala Rasul, kita kata ulama ni kata, Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Buaiti kata macam ni, kan. Kita kata ulama-ulamanya. Kita ni tak ada apa dah. Kita ni cuma sebut ini kata ulama ni, kata ulama ni untuk kita nak beramal tu je. Habis kalau tak ada ulama, kitab pun dah tak ada, kitab pun dah tak boleh baca. Kan. Kitab ni bukan boleh baca apa macam utusan Melayu. Kan. Dia kena baca, dia ada cara bacaan dia tu. Kalau kita baca macam utusan Melayu, kita baca, kita nak cari titik tak ada, koma tak ada, apa pun tak ada. Jadi kalau kita nak cari titik, kita akan baca, tak jumpa titik, pakai tak berhenti dah baca tu. Ataupun kita baca tak betul. Umpama dulu, saya ingat dulu kan, orang buat perumpamaan, menggali makan roti bawah rumah. Kan, kalau silap baca, kan, menggali makan, berhenti tentu roti bawah rumah, itu lain maksudnya. Menggali makan roti bawah rumah, itu yang dikendaki. Maknanya kita tahu menggali itu makan roti bawah rumah. Tapi kalau kita kata menggali makan roti bawah rumah, menggali itu makan apa pun tak tahu. Yang kita tahu roti bawah rumah. Jadi makna silap baca, silaplah dia punya kepahaman tadi itu. Yang keduanya, keadilan orang yang berkuasa. Maknanya orang yang ada ulil amri, pemerintah,
dia mesti ada keadilan dalam pemerintahan dia tu. Mesti ada keadilan. Kalau tak ada keadilan, jadi huru-hara lah dunia tadi ni. Nah, yang ketiga, dermawan. Para orang-orang kaya, orang kaya mesti buat infak, derma, wakaf. Nak harap orang miskin tak ada apalah, kan? Orang kaya lah yang nak membangunkan institusi masjid ke, sekolah ke, apa semua ni. Kita kalau boleh tak payah nak harap orang. Kita ni cari penduduk-penduduk yang ramai ni, yang ramai penduduk kita ni, macam mana kita nak buat ni? Asyik bolehnya kita tak mau minta duit kat siapa pun. Kita nak bangun dengan duit kita sendiri, dengan kekayaan kita sendiri. Walaupun lambat sikit tak apa. Kadang-kadang kita megah minta ke orang nak bagi, orang ni bagi, orang nak bagi, kan? Kita suka orang bagi kat kita, dan patutnya kita suka nak bagi kat orang. Begitu juga kita rasa kita rasa seronok kalau sesuatu yang berjaya itu bukan hasil usaha kita. Orang punya tengok bangunan ni, tengok bagus bangunan ni, besar, tinggi, kan? Tapi bukan kita punya pun apa yang kita nak banggakan, kan? Jadi berbalik kepada kita sendirilah. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi dulu ni, mereka menghabisi akan harta mereka itu ke jalan Allah. Kalau dalam peperangan, mereka menghabisi harta dengan membeli senjata dan alat-alat peperangan. Mereka menghabisi akan harta mereka itu untuk membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah. Kan? Jadi itulah orang kaya tu, Allah bagi kekayaan, Allah nak tengok dia. Dia boleh tak kendalikan kekayaan itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempatnya, doa orang-orang fakir. Kan, doa orang-orang fakir. Orang fakir ni dia berdoa. Kerana doa orang fakir ni, doa orang kaya ke, doa ulama tu, semua tu di antara yang dimakbulkan. Orang fakir ni, dia bila duduk di dalam kefakiran, itulah hakikat kehidupan kita. Kita lahir pun bukanlah bawa apa pun, selain benang pun tak ada, kan? Lahir kosong gitu je. Hakikatnya kita ni fakir. Kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang diuji dengan macam-macam ujian lah. Maka ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran, tak ada apa. Maka ketika itu berdoa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang fakir ni mungkin di antaranya dia tak mau kekayaan kerana dia boleh jadi kaya tapi dengan duit haram. Orang fakir ni dia boleh dapat keselesaan tapi dengan benda-benda yang syubhah. Maka dia tolak semua tu, maka dia jadi fakir. Maka orang yang fakir ni orang yang suci di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Maka doa dia itu amat sangat diharapkan makbul oleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu orang fakir. Tapi yang kita sedih hari ni, sudahlah fakir, miskin, ke masjid pun tidak, kan? Sembahyang pun tidak. Dia pandai dia apa? Bawa apa benda ke, pergi duduk di mana-mana tempat, di bank ke, ataupun di petrol pump ke, ataupun di jalan-jalan ke, minta derma. Yang tu tak apa nak elok, kan? Syekh Nuruddin Al-Marbawi dia kata apa? Jangan henakan Islam tu dengan kita suka meminta-minta, itulah, kan? Kita suka sangat nak minta-minta kepada orang, semua tu. Kita sendiri yang buat usaha, insya-Allah. Kita ada kita ada qaryah. Kan? Kalau tak boleh setahun, mungkin 2 tahun, tak boleh 2 tahun, mungkin 3 tahun. Insya-Allah, kan? Jadi benda yang kita hajat tu insya-Allah akan termakbul juga dengan usaha semua daripada kita ni. Kalau tidak kerana ulama, dia ulas balik. Kalau tidak kerana ulama, pasti binasalah orang-orang bodoh. Kalau orang alim tak main mengajak, tuan-tuan, semua kita tak reti hidup ni.
hidup kita ni kita berpaksikan kepada firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hakikat kehidupan kita ni suruh beribadat. Kita bukan hidup ni hidup ikut suka kita dah. Kita kena ingat hidup kita ni adalah ujian. Sementara kita nak dimatikan, kemudian kita akan dibangkitkan semula. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah Ta'ala? Bagaimana kamu boleh engkar kepada Allah Ta'ala? Dulu ni kamu tak ada, kita ni tak ada. Kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dimatikan pula, kemudian dihidupkan, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Itulah hakikat kehidupan kita. Tak payahlah nak cari ubat nak bagi hidup tak mati, jogging kita nak bagi sihat supaya tak mati. Mati tuan-tuan, tengah jogging tu boleh mati. Kan, kokot tak mati kot, dah mati. Kan, yang hebat-hebat pun dah mati. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud dan seumpamanya pun dah mati. Hebat tu, hebat. Nah, nabi-nabi kita pun dah wafat. Nabi Muhammad SAW pun wafat. Kekasih Allah, musuh Allah pun wafat. Kekasih Allah yang ni pun wafat. Kita menengahi antara Fir'aun dengan nabi kita, menengahi. Kita pun juga akan mati juga. Bersedialah untuk menghadapi kematian ini. Kalau tidaklah kerana keadilan orang-orang berkuasa, pastilah sebahagian akan memakan, kan, mengeksploitasikan orang lain. Maknanya apa? Kalau tak ada lah keadilan, tidak ada mahkamah, tidak ada hukuman, tidak ada undang-undang, manusia akan jadi binatang lah. Binatang mana ada dia punya undang-undang dia. Kambing kita tu kan, kita bela dia, pokok bunga kita pun dia makan. Dia bukan nak kata ni pokok bunga tuan aku tak dia makan, nak kena makan pokok bunga lain, tak. Kucing hak kita bela tu kan, dia ikut suka dia nak kencing miarak atau mana. Dia bukan ada undang-undang, tak ada mahkamah bagi dia. Jadi maknanya kalau manusia ini tidak diadili, tidak diletakkan peraturan undang-undang, orang yang memerintah itu tidak membuat undang-undang, maka manusia itu akan memakan sebahagian yang lain, akan membunuh sebahagian daripada sebahagian lain. Kerana nak kepada benda ni, pasal kena bunuh umpamanya. Sebab itu kita ada 4 kuah. Ada 4 kuah, di antaranya kuah ghadab. Ada perasaan nak marah. Bila perasaan nak marah tu, Allah turunkan satu bab namanya jinayat. Ada kuahnya farjiyah, ada keinginan untuk kita, nafsu kita ni, maka Allah turunkan satu bab namanya munakahat. Ikutlah undang-undang munakahat. Kalau kamu nak seseorang tu, kahwin, kan, angkat nikah, baru boleh bersetubuh. Begitu juga kuah ghadab, marah, kan. Orang ni ada marah, sifat nak menang dia aja. Maka Allah Ta'ala turunkan bab jinayat. Kamu tak boleh pukul dia dengan sewenang-wenang, tak boleh bunuh dia dengan sewenang-wenangnya, kamu tak boleh mengapakan sesuka hati kamu. Mesti bawa kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sama ada peraturan itu peraturan daripada Allah, kan, hudud ke, qisas ke, ataupun daripada ulil amri, ta'zir ke, itu kena ada. Sebagaimana serigala memakan kambing, jadi macam binatang lah kalau tak ada peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri. Sebab itu orang jadi ulil amri, peraturan yang paling tinggi sekali Islam lah. Ambillah peraturan Islam tu, jadikan sebagai satu peraturan atau hukum hakam. Kerana itu Allah bagilah. Kamu nak hidup, ni buat macam ni. Kan, buat macam ni, buat macam ni. Allah Taala dah bagi dah ketetapan itu
kepada Rasul kita, dan Rasul pun dah bagi pada kita, ulama-ulama dah buat kitab dah, ada nama dia kitab jinayat. Murtad, suruh dia taubat, dia tak mau taubat, bunuh dia. Itu lebih teruk daripada penyakit virus 19 tu, kan? Kan, yang virus tu kita duk renggang sedepa. Takut yang ni bukan sedepa, nyohkan dia daripada dunia, kerana penyakit murtad ni cukup besar. Penyakit orang tak mau ikut agama Allah ni, sebab dialah akan merosakkan alam ni. Tengok tu Israel tu, kan, tu di antara contohnya. Tak mau ikut undang-undang, kan, ikut, dan dia dah hentam. Dia kalau ikut peperangan Islam ni, dia tak boleh hentam orang awam, kanak-kanak, orang perempuan, orang yang masuk di dalam tempat-tempat ibadat, tak boleh ni. Tapi ikut suka dia, hospital pun dia hentam, masjid ke gereja ke semua dia hentam. Tu dah jadi haiwan lah tu. Tak ada peraturan. Kalaulah tidak kerana kedermawan orang-orang kaya, ni pula, kan, walaula sakhawatul aghniyai lahalakal fuqara. Kalaulah tidak kerana dermawan orang-orang kaya, pasti celakalah orang-orang fakir. Nanti akan hancur pula langit dan bumi. Sebab tu orang kaya dia kena prihatin kepada orang miskin, makan, minum, pakai, tempat tinggal. Di sekeliling kita ni, cari siapa-siapa orang yang kurang berada ni, miskin tegar, kan, supaya mereka ini tidak dipengaruhi oleh nafsu. Bila dah terdesak, tuan-tuan, itulah macam cerita mak tadi ni nak pergi cari makanan untuk anak ni, tak tahan dah, anak ni teriak tak makan ni, pergi supermarket mana tak tahu, mini market ke apa ni, pergi curi makanan, sangkakan sardin, rupanya makanan anjing. Dulu kan ada dalam khutbah yang hari sebenarnya pulih tu, kan, saya pun terasa lah juga, kan, bila khatib tu baca begitulah, dhaif, miskinnya, sampai tak ada makanan, berlaku tu di Malaysia. Kan, yang kita makan sampai tak habis, makan ni bubuh mumbun, tu dia, kan, orang kata apa, buffet ke apa, buffet, Melayu kata buhpi, kan, duduk mana-mana, lepas tu makan sikit tak habis, tu mau tak marah pasal mana, kawan teruk pukul 3 bangkit lah masak, tengok daging tak habis, ayam tak habis, makan ikut dulu, yang ni pegu dengan apa, yang ni ayam masak merah, pegu dengan nasi merah, boh je letak, sudah. Sekali kalau nak tambah pula daging dengan apa pula ke, ayam asam, kurma ayam asam, ni daging kurma, bubuh ayam asam, bubuh masak merah, bubuh sambil belacan, bubuh ke, nakkan nasi minyak ni, mana kena, tak kena, kan, tak kena. Itu tinggal macam tu je. Nun belah Afrika, belah apa semua tu, tengok perut bunci, mata cekunya, tak ada makanan, kesian, kan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sikit satu hadis, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi biwaladih, wa da'watul musafiri, wa da'watul mazlum. Ni doa, tengok, kan, apa Nabi sebut, iaitu ada 3 doa yang dimakbulkan dengan tidak ada sedikit pun keraguan. Doa siapa tu yang tidak ada keraguan tentang makbul itu? Doa orang tua untuk anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa, ya Allah ya Tuhanku, kalau Melayu lah kita sebut apa, ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayah kepadaku, kepada anakku, pada suamiku, pada isteriku, pada cucu, cicit dan keturunanku. Ya Allah, kan doa Melayu pun boleh. Allah faham bahasa tu, Allah yang cipta, kan, bukan mesti bahasa Arab dah. Kalau dapat bahasa Arab dan kita faham pula bahasa Arab tu, itu bagus lah. Tapi kalau tak faham bahasa Arab, gunakan bahasa ibunda kita. Yang rajin duk guna bahasa ibunda ni, tu dia orang-orang India. Saya kalau pergi Amerika, ada tok imam depa tu, saya suruh imam dia baca khutbah,
saya suruh imam dia baca doa. Oh, special tuan-tuan. Cuma tak faham je. Betul. Nanti kalau ada nikah di masjid India, saya bawa tuan-tuan pergi setubah kita pergi. Ada saya duk simpan ni. Kalau tuan-tuan nak tengok ni, duk simpan. Doa khutbah dia begitu hebat. Doa pula Arab, sekali Arab campur pula India. Undang kudugang kan. Bagi tak ada masalah. Kadang Arab kan kita faham sangat, action je. Dah lah action, baca pula tak betul. Kan, baca pula tak betul. Jadi doa kita tak makbul pun. Nak pergi minta umurnya panjang, dapat gigi panjang. Tu sakit gigi selalu. Kan? Orang minta doa panjang. Ni dapat doa tidak baca, jadi minta doa gigi panjang. Yang keduanya, doa orang dalam perjalanan musafir. Orang musafir ini, astagfirullahalazim, doa musafir. Dan yang ketiganya, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim, dia berdoa, kan, ittaqu da'watul mazlum, takutilah kamu akan doa orang yang kena zalim tu. Jadi jangan kita buat zalim. Kalau buat zalim, doa tu akan disegerakan. Doa pendurhaka pada mak bapak itu akan disegerakan. Azabnya di dunia ni. Kan. Wallahu alam, insya-Allah akan datang kita baca ittaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hajabun. Wallahu alam. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin subhana rabbika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.